Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan kumpulan kami. Tajuk tugasan kumpulan kami adalah cara pengurusan organisasi dalam negara dan organisasi luar negara. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama, Muhammad Najmi bin Idris, nombor metrik 301574. Yang kedua, Thiru Vignes Warren, anak lelaki Kalaman, nombor metrik 301688. Yang ketiga, Muhammad Nur Hizam bin Abdul Rahim, nombor metrik 301555. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini kami akan berkongsi sedikit maklumat mengenai dua organisasi, iaitu organisasi di Malaysia serta organisasi di luar Malaysia. Kami juga akan membicarakan mengenai perbezaan antara dua organisasi ini, terutamanya mengenai pengurusan. Okey, sebelum itu, apa itu pengurusan? Okey, pengurusan adalah proses merancang, mengatur, melaksanakan dan mengawasi sumber daya dengan tujuan mencapai sesuatu yang telah ditetapkan. Ia melibat pengambilan keputusan, perencanaan strategis, organisasi, pelaksanaan dan pengendalian untuk mencapai hasil yang diinginkan. Okey, seterusnya adalah organisasi. Apa itu organisasi? Ia merujuk kepada entiti atau kelompok yang memiliki struktur dan tujuan tertentu. Ia memiliki struktur yang merangkumi pembagian tugas, tanggungjawab dan kerjasama di antara anggota. Okey, akhir sekali adalah perniagaan. Perniagaan ini adalah satu kegiatan atau aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh individu atau organisasi dengan matlamat untuk memperoleh keuntungan. Tujuan utama perniagaan adalah untuk mencipta nilai dan keuntungan sambil memenuhi keperluan dan keinginan pasaran. Okay, seterusnya, mari kita lihat satu organisasi di dalam Malaysia. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan tahu dan kenal Mary Brown. Mary Brown merupakan satu syarikat FMB yang berasal dari Malaysia. Ia diasaskan oleh Lawrence Liu dan isterinya iaitu Nancy Liu. Okey, Lawrence Liu ni lahir pada 1948 di Melaka dan dia merupakan seorang ahli perniagaan iaitu kontraktor lah. Dan beliau amat meminati makanan sebelum menceburkan diri dalam bidang perniagaan F&B. Okey, Nancy Liu ni isteri kepada Lawrence Liu, lahir pada tahun 1952 dan merupakan seorang guru pada asalnya. Okey, tapi setelah suaminya Mr. Lawrence Liu mencuburi bidang perniagaan, Nancy Liu juga terlibat secara tidak langsung sebagai tulang belakang kepada pengurusan dan hal ehwal pekerja di Mary Brown lah. Okey, seperti yang kita sedia maklum, Mary Brown ini ditubuhkan pada 1981 dan kedai pertama mereka ialah di Johor Bahru. Okey, Mary Brown memegang satu misi iaitu excellent in customer service, iaitu mengutamakan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang. Bagi mereka, bagi Mary Brown lah, pihak Mary Brown, pelanggan merupakan satu aset penting bagi mereka dan keselesaan kepada pelanggan adalah amat diutamakan. Okey, bagi produk Mary Brown, pada asalnya kita tahu ia hanyalah makanan segera iaitu ayam goreng. Tapi setelah berevolusi mengikuti trend-trend dan cita rasa generasi-generasi yang datang ni, dia telah menambah baik menu-menu ataupun kualiti-kualiti produk yang ada. Mary Brown tidak hanya tertumpu pada ayam goreng sahaja, tetapi dia telah mengeluarkan produk seperti burger, nasi lemak, mi kari serta nasi kandar yang bercita rasa ataupun mengikut konsep Mary Brown itu sendiri. Okey, bagi organisasi daripada luar Malaysia, kami telah memilih satu syarikat F&B yang amat terkenal iaitu Starbucks. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Starbucks ini telah ditubuhkan pada tahun 1971 di Washington, United States. Okey, ia ditubuhkan oleh 3 orang pemuda yang juga peminat kopi pada masa itu, iaitu Jerry Baldwin, seorang guru bahasa Inggeris, Gordon Walker yang mengajar penulisan serta Zev Sik mengajar sejarah. Okey, disebabkan minat oleh mereka bertiga ini tentang kopi, mereka telah belajar untuk membuat kopi yang betul dengan seorang peniaga kopi milik Alfred Ashpit, iaitu seorang imigran Belanda. Dan setelah mereka belajar teknik yang betul, mereka bertiga telah mengambil alih perniagaan kopi milik Alfred Ashpit itulah.
pada asalnya Starbucks ini hanya berasaskan kopi, dan zaman kegemilangan Starbucks muncul ketika mereka telah melantik Howard Schultz sebagai pengurus pemasaran Starbucks pada tahun 1982. Okey, Howard ni dia telah mendapat satu ilham mengenai perniagaan kopi ketika melawat Itali. Di sana dia telah melihat satu kedai ataupun perniagaan kopi yang mengamalkan konsep santai. Howard cuba membawa idea ini untuk diaplikasikan oleh syarikat Starbucks. Namun idea Howard ini telah ditolak dan Howard telah keluar untuk menubuhkan perniagaan sendiri, iaitu Gionel, sebelum beliau sendiri mengambil alih Starbucks. Dan sekarang 2023, Ketua Pegawai Eksekutif terkini syarikat Starbucks adalah Laxman Narasimhan, iaitu seorang lelaki berketurunan India Amerika. Seperti yang kita sedia maklum, produk Starbucks ini pada awalnya hanya berasaskan dengan kopi sahaja. Namun perkembangan trend-trend terkini, dia telah menambah baik ataupun menambahkan lagi menu-menu ataupun produk mereka selain daripada kopi, termasuklah sandwich dan pastry serta kek. Bagi Starbucks, mereka telah mengamalkan satu konsep di mana mereka mengutamakan keselesaan pelanggan. Oleh sebab itu, Starbucks ibarat merupakan satu kedai kopi yang santai serta sesuai untuk semua lapisan golongan yang hadir untuk menikmati kopi. Modal yang diperlukan untuk syarikat Mary Brown. Untuk permulaan modal yang diperlukan dalam anggaran 800,000 hingga 1 juta. Apabila modal ini sudah dikeluarkan, mereka perlu mengira dan menilai untuk sesebuah saiz di lot kedai ataupun kompleks. Ianya dianggap dalam 1,500 hingga 3,000 tapak untuk membangunkan restoran Mary Brown ini. Mary Brown ini telah membina banyak franchise di seluruh Malaysia dan telah mempunyai lebih 138 di seluruh Malaysia. Iuran untuk sesebuah franchise ini dibina berharga RM150,000 per unit. Setiap franchise ini mempunyai terma franchise selama 8 tahun. Bab pengiklanan pula 3% dan royaltinya 4% daripada hasil jualan kasar Mary Brown. Ini adalah hasil kajian daripada syarikat Mary Brown. Pemegang saham Mary Brown diasaskan pada tahun 1981 oleh Lawrence Liu dan Nancy Liu, sepasang suami isteri. Kepandaian Liu terhadap makanan dan kepintaran perniagaan mendorongnya untuk membuat makanan yang unik dengan makanan segera untuk memenuhi cita rasa rakyat Malaysia. Dia menggunakan bahan dan rempah tempatan untuk mencipta rasa tersendiri yang boleh bezakan Mary Brown dengan rangkaian makanan segera yang lain. Nancy Liu pula adalah tulang belakang bagi suaminya. Beliau adalah pengasas bersama dalam Mary Brown. Kepakaran Nancy dalam menguruskan orang dan kewangan membantu perniagaan berkembang dengan pesat. Perhatian Nancy terhadap komitmen terhadap kepuasan pelanggan membantu Mary Brown membina asas pelanggan yang setia. Akhirnya, mereka berdua membangunkan syarikat ini dan telah menjadi pemegang saham terbesar dalam syarikat mereka sendiri. Logo dan moto. Berikut adalah logo Mary Brown adalah kekal daripada mula hingga kini. Moto syarikat pemakanan merujuk kepada frasa atau ungkapan pendek yang merangkumi nilai atau falsafah utama syarikat dalam industri makanan. Ia mungkin boleh mencukupi komitmen terhadap kualiti, kepelbagaian atau nilai tertentu yang ingin disampaikan syarikat. Moto bagi Mary Brown Sedia Berhad adalah melayan, menyediakan, menghantar dan memberi kepuasan kepada pelanggan. Piagam pelanggan. Piagam pelanggan bagi syarikat restoran makanan segera Mary Brown biasanya merangkumi komitmen syarikat terhadap pelayan pelanggan, kualiti makanan dan nilai-nilai perniagaan. Ini mungkin termasuk janji untuk menyediakan hidangan berkualiti, menyediakan perkhidmatan dengan ramah dan memastikan kepuasan kepada semua pelanggan Mary Brown. Ini pula mempunyai 4 piagam pelanggan, iaitu kualiti yang bagus, layanan terbaik untuk pelanggan, bersih dan nilai. Bilangan pekerja. Bagi bilangan kaki tangan pekerja yang diperlukan dalam syarikat Mary Brown ialah bergantung pada tempat, kerana Mary Brown mempunyai 2 restoran yang berbeza, iaitu restoran yang besar, anggaran 8 hingga 10 orang pekerja, dan restoran yang kecil memerlukan 4 hingga 6
orang pekerja. Ianya amat berbeza kerana restoran yang kecil tidak mempunyai menu makanan yang secukupnya berbanding dengan restoran Mary Brown yang besar. Hal ini disebabkan restoran yang besar mempunyai bilangan pekerja yang banyak kerana menu makanan yang disediakan semua ada. Hasil jualan Mary Brown di setiap franchise dan keseluruhannya ianya amat dirahsiakan. Tetapi hasil yang kita boleh nampak pada hari ini, jualan mereka pasti sangat menguntungkan. Modal yang diperlukan untuk syarikat Mary Brown, untuk permulaan modal yang diperlukan dalam anggaran 800,000 hingga 1 juta. Apabila modal ini sudah dikeluarkan, mereka perlu mengira dan menilai untuk sesebuah saiz di lot kedai ataupun kompleks. Ianya dianggap dalam 1,500 hingga 3,000 tapak untuk membangunkan restoran Mary Brown ini. Mary Brown ini telah membina banyak franchise di seluruh Malaysia dan telah mempunyai lebih 138 di seluruh Malaysia. Iuran untuk sesebuah franchise ini dibina berharga RM150,000 per unit. Setiap franchise ini mempunyai terma franchise selama 8 tahun. Bab pengiklanan pula 3% dan royaltinya 4% daripada hasil jualan kasar Mary Brown. Ini adalah hasil kajian daripada syarikat Mary Brown. Pemegang saham Mary Brown diasaskan pada tahun 1981 oleh Lawrence Liu dan Nancy Liu, sepasang suami isteri. Kepandaian Liu terhadap makanan dan kepintaran perniagaan mendorongnya untuk membuat makanan yang unik dengan makanan segera untuk memenuhi cita rasa rakyat Malaysia. Dia menggunakan bahan dan rempah tempatan untuk mencipta rasa tersendiri yang boleh bezakan Mary Brown dengan rangkaian makanan segera yang lain. Nancy Liu pula adalah tulang belakang bagi suaminya. Beliau adalah pengasas bersama dalam Mary Brown. Kepakaran Nancy dalam menguruskan orang dan kewangan membantu perniagaan berkembang dengan pesat. Perhatian Nancy terhadap komitmen terhadap kepuasan pelanggan membantu Mary Brown membina asas pelanggan yang setia. Akhirnya, mereka berdua membangunkan syarikat ini dan telah menjadi pemegang saham terbesar dalam syarikat mereka sendiri. Piagam pelanggan. Piagam pelanggan syarikat Starbucks ialah menjadi destinasi pilihan untuk pencinta kopi dengan menyediakan pengalaman kopi yang unik dan berkualiti tinggi. Komitmen terhadap kualiti bermaksud menyajikan kopi terpilih dari biji berkualiti yang tinggi. Layanan pelanggan dapat berikan layanan yang mesra dan berpengetahuan tinggi mengenai kopi. Kebersihan dan keselamatan adalah menyediakan persekitaran yang bersih dan selamat untuk pelanggan. Inovasi dan kreativiti dapat terus memperkenalkan minuman kopi inovatif dan menu yang menarik. Harga yang adil, ianya menawarkan harga yang bersaing dan adil untuk produk berkualiti tinggi. Bilangan pekerja yang diperlukan dalam sebuah kedai itu adalah anggaran 20 pekerja tambahan yang mana drive-thru atau pandu lalu. Hasil jualan Starbucks juga dirahsiakan, tetapi dengan penambahan cawangan yang banyak telah ditubuhkan, mesti keuntungannya sangat berganda. Ibu Pejabat dan Cawangan. Ibu Pejabat Mary Brown terletak di kawasan perindustrian Dewani, Johor Bahru, Johor dan lebih 500 cawangan di seluruh Malaysia dan merentasi 15 negara. Ibu Pejabat Starbucks pula terletak di Seattle, Washington dan lebih kurang 16,120 cawangan di 49 buah negara. Pesaing-pesaing utama syarikat. Bagi syarikat Mary Brown, pesaing utama mereka ialah KFC, McDonald's, Ayam Mas dan My Burger Lab. Bagi Starbucks pula, pesaing utama mereka Dunkin Donuts dan McDonald's. Trend-trend dan isu utama. Bagi Mary Brown, yang pertama, kedudukan jenama yang sangat lemah. Yang kedua, kekurangan pemasaran digital. Yang ketiga, laman web tidak mempunyai kreativiti dan integriti. Bagi Starbucks pula, jualan dipengaruhi oleh faktor politik secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, faktor ekonomi. Dan yang ketiga, penggunaan rangkaian sosial untuk pengiklanan di seluruh dunia untuk mencapai fikiran orang ramai dengan mudah.
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman syarikat. Bagi syarikat Starbucks, kekuatan mereka ialah pengiktirafan jenama yang kukuh, yang kedua modal perniagaan yang inovatif dan penggunaan digital yang tinggi. Kelemahan mereka pula bergantungan utama pada satu barisan produk, iaitu kopi. Yang kedua, persaingan sengit dalam industri kopi dan harga yang tinggi berbanding beberapa pesaing. Bagi peluang pula, peluasan ke pasaran baru, perkongsian dan kerjasama dengan syarikat dan jenama lain, memperkenalkan produk baru. Ancaman bagi syarikat Starbucks pula, persaingan dari rangkaian kopi yang lain dan kedai kopi yang bebas. Perubahan dalam pilihan atau trend pengguna dan kemelesetan ekonomi atau ketidakstabilan pasaran. Bagi syarikat Mary Brown pula, kekuatan mereka ialah pelbagai makanan dan produk halal. Yang kedua, harga berpatutan dalam produk yang berkualiti. Yang ketiga, perkhidmatan yang baik. Kelemahan mereka pula ialah reka bentuk laman web yang tidak menarik, menu yang sama dan pasaran sasaran yang rendah. Bagi peluang pula, pasaran yang semakin berkembang, peningkatan infrastruktur untuk masyarakat sekitar. Yang ketiga, peluang pekerjaan yang lebih. Ancaman mereka pula, persaingan, pengguna mencari tawaran yang lebih baik dan pandemik COVID. Hala tuju serta masa depan syarikat. Bagi syarikat Mary Brown, hala tuju mereka ialah menambah baik cawangan mereka dengan rupa kontemporari dengan profil produk baru. Yang kedua, menambah baik bantuan berkomputer dan digital yang baru. Yang ketiga, membantu lebih ramai usahawan yang bersemangat untuk mencapai kejayaan. Bagi Starbucks pula, tingkatkan jenama melalui perjalanan cawangan yang lebih baik, memperkukuhkan dan skala digital, menjadi lebih global, buka kunci kecekapan dan menambah baik semula budaya rakan kongsi.